Boleh nampak tak ni? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ni kita ada kelas YPM Matematik slot yang keempat tingkatan 5 untuk SPM Matematik kertas 1 dan kertas 2 bersama dengan Cikgu Ruslan bin Kamarudin. Di situ ada nombor telefon cikgu, Google Meet. Kita buat Google Meet 8 suku sampai 10 suku 2 jam. Air laut sangat dalam, lalu berdiri di tepi kolam. Jawab soalan, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam mulut ada gigi, cikgu nak ucap selamat pagi. Ini jadual untuk pagi ni. Kita akan lihat kertas 1, 8 suku sampai 9 suku. Kemudian 9 suku sampai 10 suku untuk kertas yang kedua. InsyaAllah kita tamat pada 10 suku ataupun lebih sedikit lah daripada masa yang ada tu. Nasi lemak ikan bilis. Terima kasih banyak-banyak pengerusi majlis. Cikgu sendirilah ni. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan jemput saya memberi seminar. Terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Zai, Cikgu Norita daripada MRS Setting. Terima kasih banyak-banyak juga kepada semua murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 4. Ada tingkatan 4 tak dalam ni? Tingkatan 4 ada tak dalam ni? Ke semua tingkatan 5? 5. Tingkatan 5. Ya. Okey, bersama-sama cikgu mendengar seminar yang Cikgu Roslan sampaikan. Jika ada tutur kata cikgu menyinggung perasaan, maaf dipinta. Apa khabar anak-anak semua? Khabar Baik. Alhamdulillah mudah-mudahan sihat dan ceria selalu. Okey, yang ini iklan daripada cikgu. Itulah wajah Cikgu Roslan. Wajah orang tua lah. Kita akan lihat sampai 10 suku kelas YPM Matematik slot yang keempat. Ini wajah cikgu waktu muda. Cikgu ada umur cikgu 58 tahun lebih sedikit. InsyaAllah pencen pada tahun 2023. Ada setahun lebih sedikit lah. Untuk genapkan 60 tahun perkhidmatan. Sekarang cikgu mengajar di SPK Sulaiman. Mulai 13/5/2021. Mula mengajar pada tahun 87. 34 tahun 1 bulan. Pagi-pagi ke rumah Kak Siti. Matematik amat diminati. Jawab dengan munasabah. Target matematik A tambah. Kita nak A tambah ni. Ataupun A plus. Cantiknya baju sutera. Cikgu nak ucap salam sejahtera. Tinggi terbang si burung helang. Semoga keputusan matematik amat cemerlang. Yang ini yang kita nak. Yang perlu disemat oleh anak-anak semua. 3 keadaan keputusan yang patut dapatlah. Sama ada A plus A ataupun A minus. Okey, fokus dengar, lihat dan tonton apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ni. Boleh bertanya, jangan cik-chat. Cik-chat cikgu tak baca. Cikgu nak undur balik payah. Boleh bersuara lah. Maknanya awak bersuara. Angkat tangan pun tak perlu, tak nampak. Boleh bersuara, tanya mana-mana yang tak faham. Supaya cikgu dapat merungkai sebarang permasalahan yang timbul. Sama ada di kertas 1 ataupun di kertas 2 matematik. InsyaAllah Cikgu Zai, Cikgu Norita boleh bantu sama-sama untuk menyelesaikan masalah matematik untuk anak-anak semua. Okey, selamat berseminar. Okey, kita cuba tengok format baru untuk matematik SPM. Penggunaan dia tahun 2021, tahun pertama penggunaan format baru SPM untuk kertas 1. Kod kertas 1449 palang 1. Jadi untuk kertas 1 ni, KSSM, awak tolong lihat sebelah kanan. Yang sebelah kiri ni dah berlalu pada tahun lepas, 2020. Cikgu tutup lah. Tengok tahun 2021 di sebelah kanan. Objektif aneka pilihan, masih kekal seperti tahun 2020. Ada 40 soalan di kertas 1, 40 markah. Dan cuma beza dia masa lah. Dulu masa dia 1 jam 15 minit. Untuk KSSM ni masa dia 1 jam 30 minit. 30 minit. So di sini cikgu letakkan garis panduan penggunaan masa dalam peperiksaan kertas 1. Yang ini sebagai panduan sajalah, boleh diubah suai lah. Jadi masa peperiksaan 1 jam 30 minit ataupun 90 minit.
Jadi cikgu gariskan di sini selesaikan satu soalan dalam masa 2 minit. 2 kali 40 soalan menggunakan 80 minit. Jadi masa yang ada 90 minit. 90 tolak 80 berbaki 10 minit. Jadi 10 minit yang tinggal ni bolehlah digunakan untuk semak jawapan ataupun lihat soalan-soalan kebat ataupun melihat soalan-soalan yang separuh perjalanan sebelum dapat jawapan. Bolehlah guna 10 minit yang ada tu. Okey, kita cuba tengok matematik pada pagi ni. Boleh tak ni anak-anak? Boleh ya? Boleh. Kita cuba tengok tip dalam matematik pada pagi ni. Yang ini cikgu bagi contoh untuk pembakar semangat. 285714 darab 3 ni, tak guna kalkulator pun kita boleh cari jawapan. Awak salin saja nombor yang kelihatan dalam soalan. Maknanya salin nombor 8, salin nombor 5, salin nombor 7, salin nombor 1, salin nombor 4. Dan nombor 2 yang duduk depan ni salin letak di belakang. Itulah jawapan dia. Tak percaya boleh tekan kalkulator, jawapan dia keluar sama. B pun sama. Awak copy nombor yang kedua tu sampai habis. Copy 4, copy 2, copy 8, copy 5, copy 7. Dan nombor 1 yang duduk di hadapan salin letak di belakang. Jadi 142857 darab dengan 3 mengeluarkan jawapan 428571. Hari ini tak keluarlah dalam SPM. Yang ini hanya untuk sebagai pembakar semangat untuk melihat betapa indah dan jelitanya matematik. Dekat daerah Jempol ke Serting ni? Ni anak-anak ni Serting ke Jempol? Daerah Jempol. Daerah Jempol. Daerah Jempol. Okey, cikgu bagi contoh di sini. Yang ini pun sama, tak payah guna kalkulator. Ambil nombor 5 ni, bila cikgu kuasa 2 kan, dia dapat 25. Nombor depan ni 7, kita darab dengan nombor selepas 7. Nombor selepas 7 adalah 8. 7 kali 8, 56. Ambil 56, letak di hadapan 25. Jadi 75 berkuasa 2 ni, jawapan dia 5625. B pun sama, 5 ni, bila cikgu kuasa 2, dapat 25. Nombor depan tu 8, darab dengan nombor selepas 8. Nombor selepas 8 adalah 9. 8 darab 9, 72. Letak 72 di hadapan 25. Itulah hasil jawapan untuk 85 berkuasa 2. Okey tak ni anak-anak? Okey tak ni? Okey. Itu dia. Suara-suara yang cukup ceria dan merdu. Okey, yang ini cikgu bagi garis panduan. 3 kuasa 5, kita boleh tukar kepada 3 kuasa 1 tambah 4. 5 tu cikgu tukar, kuasa dia 1 tambah 4. Kemudian bawa 1 ke hadapan, bawa 4 ke belakang, pecah kepada 3 kuasa 1 dot. Dot ni bermaksud darab. 3 berkuasa 4. Kemudian 3 kuasa 4 ni lahirkan dalam kurungan. Kemudian dibuat penyelesaian 3 kuasa 4 dapat 81. 3 kali 81 melahirkan 243. Yang cikgu nak tunjukkan di sini, 3 kuasa 5 ni boleh melahirkan 4 cerita. 3 kuasa 5 ni boleh melahirkan 4 episod. 4 cerita lah. Jadi 3 kuasa 5 ni, 3 kuasa 1 dot 3 kuasa 4. 1 tambah 4 dapat balik 5. Dot bermaksud darab. 6 kuasa 8 ni bermakna 6 kuasa 1 dot 6 kuasa 7. 1 tambah 7 dapat 8. Itu dia. Jadi andai katalah soalan keluar seperti ini, awak bolehlah guna maklumat yang cikgu bagi tadi. Soalan ini pada hakikatnya tak boleh guna kalkulator anak-anak yang dikasihi. Sebab 3 berkuasa 8, 9, 6, 1, 2, 4, 7 ni, kalau kita tekan kalkulator, kalkulator akan beri jawapan math error. Dia keluar math error. Dekat skrin kalkulator. Tak boleh. Jadi kalau dilihat soalan ini. Cikgu, maaf cikgu ganggu. Kawan saya nak masuk. Okey, macam itulah. Tak apa. Kalau ada kawan nak masuk, beritahu Cikgu boleh admit. Sebab kita pun dah lewat ni. Okey, tak apa. Ada 30 orang. Ada cikgu tak dalam kumpulan ni? Ada cikgu tak dalam ni? Dalam online ni? Cikgu Zai dia? Cikgu Norita dia. Cikgu Norita apa khabar? Cikgu Norita, okey
Okey, kita sambung balik cerita yang tadi ya. Jadi kalau ada kawan yang masuk, maklum pada cikgu. Okey, kalau kita lihat 3 keadaan soalan ini, 3 nombor yang di hadapan ni sama. Berakhir dengan 247. Cuma yang di belakang tu berakhir dengan 248. Jadi oleh kerana nombor yang belakang ni tak sama dengan nombor yang depan, awak pecah nombor di belakang ni kepada nota tadi. Tukarkan 8961248 ni kepada 3 kuasa 1 dot 3 kuasa 8961247. Sekarang nombor hadapan sampai nombor belakang melahirkan nombor yang sama. Oleh kerana tak boleh guna kalkulator, awak ambil nombor yang sama ni, gantikan dengan satu huruf. Katakan cikgu gantikan dengan huruf A. So setiap nombor ni cikgu tukar dengan A. Nombor pertama tu A, nombor yang kedua pun A, nombor yang ketiga pun A. Tolak dengan 3, nombor di belakang pun A. Jadi A tambah A tambah A, 3A. 3A tolak 3A, melahirkan sifar. So jawapan dia C. Ini keindahan dalam maths. Kadang-kadang kita tak boleh jawab secara direct. Terpaksa guna satu gantian kepada nombor yang diberi, baru kita dapat jawapan yang harus diterima sebagai jawapan yang benar. Ini keadaan lah. Yang ini satu contoh soalan. Cikgu nak tanyalah YPM, anak-anak YPM ni. YPM ni apa makna? Yayasan Pelajaran Malaysia. Yayasan Pelajaran Malaysia. Okey, yang ini kalau awak lihat anak-anak semua, kita lihat soalan ini, yang mana rasa-rasa antara jawapan ABCD ni? Jawapan yang harus diterima. Saya tak tahu nama, tak sempat nak ambil nama tadi. Siapa-siapa nak volunteer lah. Apa jawapan untuk soalan ni? Boleh? Cuba tengok yang depan dengan yang belakang ni. Yang depan ni, P tolak Q bahagi dengan P tolak Q. Nampak tak dua benda yang sama dibahagi? P tolak Q bahagi P tolak Q. Bila sebutan dia sama, dua-dua tanda tolak boleh bahagi. Bahagikan dengan jawapan 1. Atas sebab sebutan dia sama. Nampaklah 3 kali 1. Kemudian tolak. Yang di belakang ni pula, nampak tak N tolak M bahagi dengan M tolak N. Operasi yang sama. Dua-dua tolak. Tetapi cuma sebutan dia terbalik. Yang di atas N tolak M, yang di bawah M tolak N. Kalau sebutan terbalik, boleh bahagi. Bahagikan dengan jawapan negatif 1. Kalau sama 1, kalau terbalik negatif 1. So saya dapat 5 darab negatif 1. So 3 kali 1, 3. Tolak kali tolak tambah. 5 kali 1, 5. 3 tambah 5, 8. So jawapan dia B. Ada kemungkinan soalan macam ni boleh keluar peksa. Jadi kalau pelajar guna darat silang, memang terbakar kata soalan ni. Ini bukan darat silang ni. Ini atas kepahaman konsep untuk mendapatkan jawapan. Boleh ya? So cikgu bagi tip dekat sini lah. Tip. Ayoyo. Okey, yang ini apa jawapan anak-anak? Atas bawah sama ni jawapan? 1. Okey. 1. Yang kedua, atas bawah terbalik. Jawapan? Negatif 1. Bagus. 1. Yang ketiga, atas bawah pun terbalik. Jawapan? Negatif 1. Okey. Yang ini pula dua-dua tambah. Kalau dua-dua tambah, atas dan bawah dua-dua tambah. Kalau sama, jawapan dia 1. Kalau terbalik, dua-dua tambah ni, tapi dia terbalik. Kalau terbalik, dia tak mempengaruhi. Jawapan dia masih 1. Untuk tambah ni, kalau atas tambah, bawah tambah, sebutan dia sama ke, terbalik ke, jawapan dia tetap 1. Tetap 1. Tapi untuk operasi tolak di atas, tolak di bawah, kalau atas dan bawah sama, jawapan dia 1. Kalau atas dan bawah tak sama, terbalik, tolong berikan jawapan negatif 1. Boleh ya? Ini keindahan dalam soalan ungkapan algebra. Okey, soalan yang ini pula, ni pernah keluar peksa lah. Dia minta yang mana satu jawapan yang setara dengan apa yang diberi dalam soalan. Kalau jumpa soalan yang melibatkan dua kuasa, kuasa yang di luar ni masuk ke dalam, kuasa yang di dalam tolak keluar. Kuasa yang di luar tolak ke dalam, kuasa yang di dalam tolak keluar. Maknanya N masuk ke dalam, N dekat luar,
masuk ke dalam, 1/m tu dekat dalam, tolak keluar. N masuk ke dalam, 1/m tolak keluar. Jadi bila N tu masuk ke dalam, 1/m tu tolak keluar, dia jadi macam inilah. Dia tukar tempat. Kemudian A kuasa N ni, cikgu salin. A kuasa N tu awak salin macam biasa. Kemudian 1/m ni anak-anak yang dikasihi. 1/m ni tolong jadikan bentuk dia seperti ini. Tukarkan 1/m tu kepada bentuk macam ini. Macam ini. Itulah jawapan. Dan bila awak cari dekat senarai jawapan A, B, C, D, jawapan ni ada pada jawapan C. Boleh ya? Sayanglah kalau soalan ni kita jawab, kita bagi jawapan bukan jawapan C. Menangis ibu dan bapa. Ini sepatutnya kita bagi tangisan kegembiraan kepada ibu dan bapa dengan memberi jawapan yang betul. Okey ya? Okey, yang ini kalau jumpa soalan seperti ini pula, nak cari antara jawapan A, B, C, D ni, mana yang betul, jangan guna kalkulator ni. Kalau awak guna kalkulator, dapat satu jawapan. Jawapan tu memang tak ada dekat senarai A, B, C, D. So, kalau kuasa dia pecahan, yang di atas ni tolak ke dalam, yang di bawah tolak keluar. 3 tolak ke dalam, dapat macam ni. 3 tu masuk ke dalam, letak bracket. 4 tu di bawah, tolak keluar. 4 ni di bawah, bila awak tolak keluar, tolong tulis 1/4. Jangan tulis 4, salah. 4 tu di bawah, bila tolak keluar, tolong jadikan dia 1/4. Kemudian 16 kuasa 3 ni, kita salin balik semula. 1/4 ni, kita tukar kepada bentuk seperti ini. Itulah jawapan. Jawapan dia D. Boleh ya? Boleh tak ni anak-anak? Boleh. Cikgu tak sempat ambil nama. Cikgu tak sempat ambil nama, tak boleh nak panggil nama lah, minta maaf lah. Tapi kalau cikgu tanya apa-apa soalan, awak respon saya lah, volunteer. Tak apa, memang kita belajar daripada kesalahan. Yang penting sekali jangan salah masa periksa. Sebelum periksa, belajar dalam kelas tak apa salah. Cikgu boleh bantu untuk betulkan balik apa yang timbul lah. Sama macam Google Meet ni. Kalau kita ada masalah, kalau cikgu tanya, awak jawab sajalah, salah tak apa. Jadi saya nampaklah di mana kesalahan awak, kemudian cikgu betulkan balik. Tak ada masalah. Yang ini pun samalah. Kalau jumpa soalan begini, kuasa 5 tu di atas, tolak ke dalam, 3 tu di luar, lepas tu awak buat bracket. 3 tu dekat bawah, tolak keluar, jadikan dia 1/3. Kemudian B kuasa 5 tu cikgu copy, 1/3 tu jadikan bentuk macam inilah. Itu dia. Jawapan ni kalau kita cari, duduk dekat jawapan B. Okeylah, okey. Okey, cikgu nak tanyalah, kalau cikgu tak tunjuk, boleh jawab tak soalan ni? Boleh. Boleh. Boleh, bagus. Boleh tu okeylah. Boleh maknanya kita bagus. Yang ini bagaimana? Ini tajuk asas nombor. Dia bagi M asas 7 sama dengan 5 darab 7 berkuasa 4 tambah 7 berkuasa 2 tambah 3. Jadi dia minta apakah jawapan untuk M. Nampak tak M ni berdiri di atas asas 7. Kemudian awak nampak pula nombor-nombor di sebelah kanan tu nombor-nombor 7. Jadi maknanya soalan begini, kalau keluar cukup senanglah. Jadi langkah yang pertama, awak tukarkan sebutan di sebelah kanan ni. Sebutan sebelah kanan ni kalau tak ada asas, sebenarnya soalan sebutan ni berdiri di atas 10. Di sebelah kanan ni dia berdiri di atas asas 10. Asas 10 ni. Jadi awak perlu menukarkan dia kepada asas 7 supaya selari dengan sebutan di sebelah kiri. Sebab sebutan di sebelah kiri ni asas dia 7. Okey, cara nak tukar nombor ni, nombor yang di kanan ni kepada asas 7, awak buat jadual. Dan nombor 3 ni tak ada nombor 7 di belakang, benarkan di belakang 3 tu letakkan 7 kuasa kosong. Sebab 7 kuasa kosong nilai dia 1, 1 kali 3 dapat 3 lah. Kemudian untuk tukarkan sebutan di sebelah kanan ni kepada asas 7, kaedah paling senang, tolong pakai jadual. Oleh kerana nombor dia 7, pakai nombor 7. Bergerak daripada kanan ke kiri, mulakan dengan 7 kuasa kosong, menuju kepada nombor yang terakhir dalam soalan tu kepada 7 berkuasa 4. Kemudian kita nampak 7 kuasa 4 depan dia 5.
Cari 704 dekat jadual, letak 5 di bawah. Bila awak nampak 7 kuasa 2 dalam soalan, cari 7 kuasa 2, letak 1 di bawah. Bila awak nampak 700 depan dia 3, cari 700, letak 3 di bawah. Dan 703, 701 tak kelihatan dalam soalan, ganti dengan kosong. So, ambil jawapan ini, letak dekat sebelah kanan. Letak kat kanan. Dengan sekali asas dia 7. So, nak cari M, kita tengok dekat kanan. Bila awak tengok kat kanan, itulah jawapan M. 50103. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Tu dia. Okey anak-anak. Boleh dalam peksa ada kesanggupan bila jumpa soalan begini nak buat seperti inilah. Awak jangan tukar nombor yang kanan tu kepada asas 10. Lepas tu awak guna sistem bahagi. Awak baca baki daripada bawah ke atas. Alamatnya awak guna dalam masa 3-4 minit. Yang ini boleh jawab dalam masa habis kuat pun mungkin 50 saat. Ataupun 40 saat settle. Jawapan dah keluar. Yang ini yang kita nak. Kita nak lahirkan pelajar dekat negara kita Malaysia ni. Pelajar-pelajar yang genius dalam matematik. Dia mampu create dan kreatif kepada penyelesaian soalan. Ini yang kita nak. Awak create kaedah yang menguntungkan diri sendiri dan yang menguntungkan awak di segi penggunaan masa. Itu cantik lah. Cantik macam itu. Okey, ini soalan insurans. Ada pelajar gemari, ada juga pelajar yang tak sukalah tajuk ni. Sebenarnya tajuk insurans ni tak susah mana sebenarnya. Encik Bong mempunyai suatu polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM900 dan pasal penyertaan peratusan co-insurans 70-30. 70 yang depan ni anak-anak untuk syarikat insurans, 30 di belakang ni untuk pemegang polisi. Jadi pemegang polisi sini adalah Encik Bong lah. Encik Bong adalah pemegang polisi. Jadi untuk co-insurans dia 30%. Jika kos rawatan Encik Bong adalah RM17,500, berapakah kos yang ditanggung oleh Encik Bong? Dirinya sendiri tu maknanya Encik Bong lah tu. So, deductible di sini 900. Deductible dia 900. Kita cari baki kos perubatan. Kos perubatan dia 17,500. Jadi untuk baki kos perubatan, 17,500 ni tolong tolakkan dengan bayaran deductible. Ini kaedah mencari baki kos perubatan. So, dapatlah bacaan dia 16,600. Kemudian awak dapatkan nilai untuk bayaran co-insurans. Jadi untuk Encik Bong ni, co-insurans dia 30%. Jadi awak ambil 30%, tolong darab dengan baki kos perubatan. Itu kaedah dia. Jadi 30% baki kos perubatan 16,600. Jadi bila cikgu darab, dapat 4980. Jadi untuk cari kos rawatan yang ditanggung oleh Encik Bong, kaedah dia, ambil bayaran deductible, tolong tambah dengan bayaran co-insurans. Itu kaedah mencari kos yang ditanggung oleh Encik Bong. Jadi ambil bayaran deductible 900, tambah dengan bayaran co-insurans 4980. Tekan kalkulator, menggelupur jawapan dia keluar. So jawapan dia 5880. Jawapan dia C. Okey anak-anak, ada apa-apa komen? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Boleh faham lah. Ini tajuk Boleh. yang sepatutnya betul lah. Sepatutnya kita tak patut salah. Okey, ini soalan faktor. Dia bagi soalan faktor seperti ini. Bila awak jumpa soalan faktor, tengok situasi soalan. Tengok situasi soalan. Jangan jumpa soalan seperti ini, tak ada kerja lain lah. Kerja kita kembang. Jangan. Ini soalan ni jangan kembang. Tengok dulu. Jadi bila awak tengok soalan ini, awak dapati X tolak 1 ni diulang 2 kali. Nampak tak? X tolak 1 ada di kiri. X tolak 1 ada di kanan. X tolak 1 ada di kiri. X tolak 1 ada di kanan. Oleh kerana X tolak 1 diulang kiri dan kanan, keluarkan dia. Keluarlah sebagai faktor. Bila X tolak 1 ni keluar, takut kita susah ataupun kita beri jawapan yang salah, dah keluar, padam. Cikgu padam. Yang belakang ni dah keluar, cikgu padam. So yang tak padam, 3 tolak X. 3 tolak X yang tak padam ni, letak di belakang. Itulah jawapan. So jawapan dia B.
Kalau anak-anak kembang, dia akan dapat jawapan yang sama. Rugi masa lah. Kita rugi di segi masa. Kita akan guna masa lebih sedikit daripada yang ini. Rugilah. Sedangkan masa tu kita boleh guna untuk soalan kebat. Itu dia. Okey, yang ini cikgu nak tanya. Berapa bilangan subset? Dia kata cari the number of subset. Berapa? Berapa bilangan subset ni? Come on, respon. Lupa cikgu nak pesan, awak kena pastikan di atas meja awak tu ada buku catatan, ada alat-alat tulis, kalkulator. Dan kalau anak-anak tonton apa yang cikgu bagi ni, tonton menggunakan laptop, tolong gunakan handphone tu yang ada dekat tangan awak tu, snap, ambil gambar jawapan-jawapan yang cikgu bagi. Snap. Lepas tu awak salin balik dalam buku catatan, lepas tu awak delete dalam handphone awak. Jadi awak punya handphone tak berat lah. Itu keadaan cara belajar yang betul lah. Okey. Saya pun ada buat rakaman di sini, nanti cikgu bagilah. Okey, yang ini dia minta bilangan subset. Okey, apa jawapan bilangan subset ni? Nak cari bilangan subset, biasanya pelajar dia akan senarai lah. Dia akan letak 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2, 4, 2, 5, 4, 5, 2, 4, 5, set kosong. Kemudian dibilang dekat sini, dapatlah jawapan dia 8. Yang ini lambat anak-anak. So nak cari bilangan subset ni, kaedah yang cepat dia ada formula. Formula kena guna nombor 2. 2 ni sebagai formula. Kemudian dalam ni ada 3 nombor. Dalam set ni ada 3 nombor. Letak 3 di atas 2 sebagai kuasa. Bila awak tekan kalkulator, 2 berkuasa 3 melahirkan jawapan 8 yang sama. So jawapan dia D lah. Jadi jangan guna kaedah yang senarai tu. Kalau kita guna kaedah senarai, lambat. Ini nasib baik ada 8 penyelesaian. Kalau dia bagi 5 unsur, 5 unsur bermaksud 2 kuasa 5. 2 kuasa 5, 32. Awak senaraikan 32 set. Lepas tu bilang ambil masa. Jadi kita bawa formula dia. Formula dia 2. Pegang formula tu. Lepas tu tengok set ada 3 nombor. Letak 3 di atas 2 sebagai kuasa. Tekan kalkulator, mendidih jawapan dia keluar 8. Boleh ya? Itu dia. Ini kita sama-sama tak kenal ya. Cikgu tak kenal pelajar, pelajar tak kenal cikgu. Sebab kita bersecara langsung ni. Muka awak nampak muka saya lah. Muka anak-anak saya tak nampak ni sebab tutup kamera kan. Tak apalah. Awak memahami, yang penting faham apa yang cikgu tunjuk lah. Walaupun kita tak kenal mengenal, tak ada masalah. Yang ni pun samalah. Ni kalau jumpa soalan begini, nak cari bilangan subset, pegang. Tolong pegang formula dia. Formula dia 2. Jangan pakai nombor 4 ke 5, tak betul. Formula dia 2. Dan dalam set ni ada 5 nombor. Dalam set ni ada 5 nombor. Letakkan 5 tu di atas, 2 sebagai kuasa. Kemudian 2 kuasa 5, 10. Awak pilih B. Mendidih jawapan tu salah. Elok-elok lah. 2 kuasa 5 bukan 10. 2 kuasa 5 ni 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jawapan dia 32. Jangan pilih 2 kuasa 5. 10. 10 kebetulan ada dekat jawapan. Kita pilih B sebagai jawapan. Dah salah. 2 kuasa 5 tu 32. So jawapan dia C. Okey anak-anak, bila cikgu buka slideshow ni, cikgu tak nampak yang belakang. Ada tak siapa-siapa masuk untuk cikgu admit? Respon? Anak-anak okey tak ni? Okey. Tak risau cikgu. Okey, tak ada yang masuk. Ada 37 ni termasuk cikgu ni. Ada yang masuk. Kasmah Kasim. Awak beritahu kawan-kawan ni, kejut dia. Suruh join pagi ni. Gunakan link yang cikgu bagi tu. Guna link yang cikgu bagi ya. Link yang mula-mula tu ada problem sikit. Pakai link yang cikgu bagi ya. Okey tak apa. Okey yang ini soalan ni dia suruh tentukan asas. Apa asas yang kita nak guna supaya 35 tambah 1, 4 melahirkan 5, 2. Jadi asas tak kelihatan di sini. Jadi apa asas yang kita nak guna? Supaya 2 nombor tu bila cikgu tambah, jawapan dia 5, 2. Okey, siapa nak respon kat sini? Siapa nak respon?
Siapa nak respon? So cara dia begini anak-anak. 5, awak ambil nombor belakang. Biasanya kita akan tambah yang belakang dulu. 5 tambah 4, 9. Kenapa dia tulis 2? Bukan tulis 9. 5 tambah 4 sepatutnya 9. Dia tulis kat belakang ni 2. Ada masalah ni. So 5 tambah 4, 9. 9. Dan nombor di belakang tu 2. Jadi anak-anak kena fikir, macam mana 9 yang cikgu dapat tu nak jadikan 2. So 9 ni nak jadikan 2 nombor di belakang ni. Jadi terpaksalah 9 tu ditolakkan dengan 7. So jawapan dia 7 lah. Itu sahaja. Jangan guna kaedah yang panjang-panjang. Sedangkan soalan ni kita boleh touch and go. Ni soalan touch, go. Touch, go. Macam kita lalu tol lah. Touch, go. Touch, lepas tu awak tak go. Orang belakang horn. Jadi touch, go. Maknanya touch dia dekat tol tu, palang dah terangkat, terus go. Macam ni lah. Kita jawab dengan kadar cepat, tak payahlah guna panjang lebar. Ini jawapan dia D lah. Jawapan dia D. Okey ya, Cikgu Norita okey ya? Cikgu Zai ada tak? Ada apa-apa komen cikgu? Okey, ni tajuk rangkaian dalam teori graf. Kita nak tambang penebangan minimum. Jumlah tambang penebangan minimum. Baca soalan rajah di bawah menunjukkan rangkaian penebangan yang menghubungkan 4 tempat K, L, M dan N. Berat pada tepi adalah tambang dalam RM, penebangan antara 2 tempat itu. Cari jumlah tambang penebangan minimum dalam RM yang diperlukan oleh seorang penumpang untuk melawat setiap tempat itu dan kemudian kembali semula ke tempat asal. Maknanya kalau mula dekat M, balik semula ke M. So soalan ni kena jawab dengan penuh ketenangan. Awak kena pilih satu lokasi. Kalau awak pilih lokasi M, balik semula ke tempat asal dia M dekat belakang lah. Jadi kena pastikan tambang yang dipilih tu tambang yang paling minimum. Kemudian pastikan awak kena carilah, dalam tu kena cari. Jadi kalau cikgu mula dengan M, awak kena lalu semua tempat lah. Sebab dia kata mesti lalu semua tempat. Jadi mula dengan M, jadi cikgu pergi ke L, tambang dia 180. Sampai dekat L, cikgu pergi ke N. Tambang L ke N, 300. Sampai dekat N, cikgu pergi ke K. Tambang N dengan K, 240. Sampai dekat K, balik semula ke M. Awak putar balik. Jadi tambang K ke M adalah 130. Jadi jumlah tambang dia, cikgu tambah 1 demi 1, jawapan dia adalah 850. Itulah tambang yang paling minimum. Kalau anak-anak guna yang lain, jawapan dia lebih daripada 850. Sedangkan soalan nak yang paling minimum, yang paling kecil. So jawapan dia B. B lah jawapan. Okey tak ni orang jempol? Orang jempol steady tak ni? Steady. Steady. Okey, ini soalan metrik ya. Soalan metrik ni, cikgu nak ajar di sini, jangan pindah-pindah. Kalau kita pindah-pindah, dia ambil masa. So yang depan ni kita selesaikan dahulu, darabkan 2 tu dengan 4 unsur dalam metrik ni. 2 kali 2, 2 kali negatif 1, 2 kali 1, 2 kali kosong. Macam cikgu buatlah. Dan yang belakang tawak salin. Lepas tu B ni kita jadikan satu metrik yang kosong. Jadikan B ni, kita nak B, jadi awak tukar B ni kepada metrik yang kosong. Buat macam cikgu buat ni. Macam tu. Okey. Kepada awak, anak-anak pilih lah. Kalau anak pilih 4, kalau kita pilih 4, kotak yang sepadan, dekat mouse cikgu ni. Ini kotak yang sepadan dengan 4. Dan jawapan yang sepadan dengan 4 adalah negatif 1. Lepas tu anak-anak kena fikirlah apa nombor nak masuk dalam kotak ni. Supaya 4 bila tolak dengan nombor dalam kotak ni melahirkan jawapan dia negatif 1. So dalam kotak ni jawapan dia 5 lah. Sebab 4 tolak 5, dapat negatif 1. So bila tengok dekat jawapan A, B, C, D, nombor 5 duduk pada jawapan B. B lah jawapan. Kalau nombor 5 tu lahir pada 2 jawapan, pilih kotak yang kedua. Yang penting sekali, tak payah cari ke semua nombor. Cari 1 ataupun 2 dah memadai untuk dapat jawapan yang betul. Boleh dapat idea? Okey anak-anak, cikgu nak tanyalah, kalau cikgu tak bagi idea ni, ada tak anak-anak ada idea macam ni? Respon?
Boleh? Tak ada. Ah, Ada. tak ada. Ini satu kaedah. Cuma ni lah, kalau tak boleh teka ni tak patutlah. Cikgu 4 tolak 1 ni, cikgu 4 tolak 1 nombor dapat jawapan negatif 1. Saya tak nampak nombor tu 5 lah cikgu. Jangan begitu. Sebab kita tingkatan 5. Memang patut nampak lah. 4 bila tolak dengan satu nombor, jawapan dia negatif 1, dah tentulah nombor tu kita teka sebagai 5. Kalau tak nampak ni, cikgu tak boleh nak tolong kan. Sebab memang sepatutnya awak nampak lah. Sebab awak tingkatan 5. Kalau budak darjah 2 mungkin tak nampak. Okey? Okey, yang ini kita nak tengok antara jawapan ABCD ni, yang mana satu boleh melahirkan pokok. Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Okey, siapa nak bagi jawapan? Volunteer. Mana satu ni? Antara A, B, C, D ni yang boleh melahirkan pokok. Apa syarat pokok? Siapa tahu? Apa syarat untuk membuat pokok? Pokok ni boleh dibuat dengan kaedah pastikan gambar rajah kita tak ada berbilang tepi, gambar rajah kita tak ada gelong dan gambar rajah kita tak ada kitar. Bila tak ada berbilang tepi, tak ada gelong, tak ada kitar, itu merupakan pokok. Jadi awak cuba tengok jawapan A, PQ, PS, PT, PT. PT diulang 2 kali. Yang ini yang kita panggil kejadian berbilang tepi. Jadi maknanya A ni bukan pokok sebab ada berbilang tepi. Jadi senang saja nak kenal pasti kalau diulang 2 kali, dia dipanggil berbilang tepi, dia merupakan bukan pokok. B pula, PR, QT, RS, RT, SS. Nampak tak SS diulang? Bermakna yang ini merupakan gelong. Bila gelong, dia juga bukan pokok. Okey, C. C ni tak ada berbilang tepi, tak ada gelong. Jadi untuk melihat C ni, adakah dia pokok ataupun bukan pokok, kita lukis gambar rajah. Jadi kita rasa seronok lah. Jadi kita lukislah PR. PR. Buat garisan P pergi R. PR. Macam cikgu buat ni. P pergi ke R. Kemudian dekat sini PS. P dah ada, pergi ke S. Okey. QT. QT tak ada, buat sendirilah, tambahlah. Buatlah garisan Q ke T. Q pergi T. QT. Kemudian RT. A dah ada, T pun dah ada. Sambung A dengan T dengan garis lurus. Lepas tu ST. S dah ada, T pun dah ada. Sambung dengan garis lurus. Awak nampak tak gambar rajah dia tertutup? Bila gambar rajah dia tertutup, yang itu kita panggil kitar. Bila kitar berlaku, dia pun bukan pokok. So, pokok duduk pada jawapan D. Dekat situ pun cikgu ada beritahu apa makna pokok. Pokok adalah graf terkait yang tidak mempunyai berbilang tepi, gelong dan kitar. Itu dia. Okey. Okey, yang ini yang mana benar ni? Ini yang mana benar? Senang sajalah. In bermakna masuk, out bermakna keluar. Tengok jawapan A. D in P. D in, ini masuk. D in P. Ini masuk. Anak panah yang masuk dekat P ada 2. Tengok dekat P ni. Oh, cikgu tak ada ni. Yang masuk tak ada, yang keluar ada. Jadi A ni tak betul. Palsu. B pula. D out Q 2. Anak panah yang keluar daripada Q ada 2. Tengok Q, oh tak betul cikgu. Yang keluar ada 1 saja. Yang masuk 2. Dia kata yang keluar ada 2. Tak betul. Sebab kita tengok dekat gambar, yang masuk ada 1 saja. B pun disingkirkan dalam jawapan. C pula. D in S ada 3. Anak panah yang masuk kepada S ada 3. Cuba tengok gambar rajah S. Betul lah cikgu. Ada 3 anak panah menuju ke arah S. Yang masuk ada 3. Sama dengan cerita pada jawapan D. D lah yang benar. Jadi bila D dah jumpa, C dah jumpa sebagai jawapan, D tak payah congak, tak payah semak lah. D tak payah. Yang ini cikgu rasa lah, mana-mana pelajar tingkatan 5, daripada kelas pertama sampai kelas yang terakhir, memang tak patut salah lah. Kalau pelajar bagi jawapan salah, saya sendiri boleh menangis teresak-esak. Sebab tak mungkin salah lah. Sebab senang saja. Tengok anak panah keluar dengan masuk. Cari yang mana yang benar. Dekat senarai, jawapan A, B, C, D. Rasa cikgu okey lah. Ini soalan matrik ya. Ini soalan matrik.
Soalan matriks. Okey, ini soalan matrik ya. Okey, dia bagi matrik H ni 2603, matrik K tu 4x09. Kemudian dia bagi satu maklumat H kuasa 2 sama dengan K. Apakah nilai X? Okey, siapa nak cuba sini anak-anak? Mana satu jawapan untuk X? Tolong respon. Cikgu tanya ni. Tolong respon. Mana satu jawapan? Anak-anak, jempol. Mana satu jawapan ni? Senyap ni. Boleh dengar tak cikgu ni? Boleh. Okey, mana satu jawapan X? B. B ke? Jawapan dia 36. Okey. Nampak dah tu. Dia nampak X dengan 6 tu, dia kuasakan 6 tu sebagai kuasa 2, jawapan X dia 36. Tak betul tu. Salah tu. Okey, tak apa. Dia bagi maklumat H kuasa 2 sama dengan K. H kuasa 2 ni bermaksud HH. H kuasa 2 tu bermaksud HH. Lepas tu awak gantikan H tu dengan matrik 2603. Gantikan matrik K dekat kanan tu dengan 4x09. H kuasa 2 tu HH. Jadi awak ganti H ni 2 kali lah dekat sebelah kiri. K ni pula awak ganti dekat sebelah kanan. Macam cikgu buat lah. Tu dia. Lepas tu awak nampak tak X dekat X ni dekat atas kan? Matrik ni kalau dalam bentuk darab. Matrik ni kalau bentuk darab, yang depan ni tutup mendata, yang kedua ni tutup tegak. Itu peraturan mendarab. Matrik ni kalau dalam bentuk situasi darab, yang depan ni tutup mendata, yang belakang ni, yang kedua ni tutup tegak. Tutup tegak. So, X ni duduk di atas. Nampak tak X? X duduk di atas bermakna tutup di bawah, yang depan ni secara mendata. Kalau X duduk di bawah, yang depan tu tutup di atas. Dia opposite direction. Kemudian bila awak tutup di bawah, so jawapan pun tutup di bawah. Yang kedua ni kena tutup tegak. X ni duduk di belakang. Bila X duduk di belakang, tutup yang depan. Kalau X duduk di hadapan, tutup yang belakang. Itu kaedah dia. X duduk di belakang bermakna tutup di hadapan tegak. Yang kedua kena tutup secara tegak. So X duduk di belakang bermakna tutup yang depan secara tegak. So jawapan pun tutup di hadapan secara tegak. Ikut sahaja. Jadi kenapa cikgu guna sistem tutup ni? Supaya kita tak ada kecelaruan dalam minda. Okey, kemudian awak darab. Ni bermakna darab ni. Darab lah. 2 kali 6. 2 kali 6 tambah 6 kali 3. 2 kali 6 tambah 6 kali 3. Keluarkan tanda sama dengan keluarkan X. Dapatlah jawapan 2 kali 6, 12. 6 kali 3, 18. X adalah 30. Bukan 36. Jawapan dia A. Boleh? Itu kaedah cari jawapan. Kuasa 2 bermakna darab 2 kali. Awak jangan kuasa 2 ambil 6, 6 kuasa 2, X 36. Oh, tak kena. Tak kena kaedah. Okey, yang ni soalan senang. Ni makanan pelajar jempol. Pokok ada 10 bucu. Kalau ada 10 bucu, ada berapa tepi? Mana satu jawapan? Kalau ada 10 bucu, tepi ada berapa? Okay, come on. Bucu ada 10, tepi. Siapa tahu apa formula untuk cari tepi? Bucu ada 10. So, kita nak cari bilangan tepi. Apa formula bilangan tepi? Bilangan tepi adalah, bilangan tepi formula dia adalah bilangan bucu tambah tolak bilangan tambah tolak 1. Okay. Mana satu nak pakai ni? Bilangan tepi ni, bilangan bucu tambah atau tolak 1. Mana satu nak pakai? Nak pakai tambah ke nak pakai tolak? Come on. Anak-anak cepat. Nak pakai tambah ke nak pakai tolak? Formula yang betul untuk bilangan tepi. Bilangan tepi, formula yang betul, bilangan bucu, tolak 1. Jadi tambah ni kita padam lah. Kita padam tambah. So bilangan tepi, formula dia bilangan bucu, tolak 1. So jawapan dia 9. So jawapan dia B. Okeylah, cikgu bagi nota lah. Tip. Ayo.
Kalau nak cari bilangan tepi, formula dia bilangan bucu tolak 1. Kalau nak cari bilangan bucu, formula dia bilangan tepi tambah 1. Awak ubah suai lah formula tu. Ingat formula. Ambil handphone, snap gambar. Simpan maklumat tu. Bilangan tepi, bilangan bucu tolak 1. Bilangan bucu, bilangan tepi tambah 1. Itu dia punya formula lah. Formula yang harus kita guna pakai. Ya. Boleh. Boleh ni. Jangan tak boleh. Okey, yang ini kita nak cari operasi tambah asas 2, asas 8. Jadi boleh guna kalkulator, boleh juga guna kaedah manual. So, cikgu nak tunjuk kaedah manual lah. Asas 8 ni ada 8 nombor. Nombor paling besar 7. Asas 8 tak ada nombor 8, tak ada nombor 9, 10 dan sebagainya. So, asas 8 ni nombor paling besar 7. Daripada 0 sehingga 7. Tu dia. Ni asas 8 lah. 0 sampai 7. Kemudian awak tambah secara manual lah. 4 tambah 6, 10. 10 tak ada dalam asas 8. Jadi apa nak buat? Tolakkan dengan 8. Sebab asas 8. Dapat 2. Letak 2 di bawah. Naikkan 1 di sebelah kiri. Dah tolak, naikkan 1 di sebelah kiri lah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tak ada dalam asas 8. Bermakna 9 tolong tolak dengan 8. Dapat 1. Letak 1 di bawah. Naik 1 di sebelah kiri. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 ada dalam asas 8. Jadi 7 tu cikgu tulis. Tulis. Kemudian 3 yang depan ni tak ada apa-apa, turun ke bawah. Itulah jawapan. So jawapan dia A. Sebenarnya anak-anak jempol yang dikasihi, kalau kita jumpa soalan begini, cuba awak buat uji kaji di antara seorang guna kalkulator, seorang lagi guna kaedah cikgu. Mana lebih cepat dapat jawapan? Tak betul gaya, kaedah cikgu lagi cepat daripada kalkulator. Kalkulator awak kena tekan tu. Tekan tak betul tekan, jawapan salah. Kena ikut peraturan. Yang ini dia hanya operasi tambah dan tolak je, itu saja. Takkan 4 tambah 6, 10 tu kita nak kira sampai 2 minit. Boleh congak je, 4 tambah 6, 10. Spontan je. Simple lah. Yang ini pun sama. Yang ini dia bagi asas 9. Ada 9 nombor. Nombor paling besar 8. Asas 9 tak ada nombor 9, tak ada nombor 10, 11 dan sebagainya. So, kita tambahlah macam biasa. 5 tambah 4, 9. 9 tak ada dalam asas 9. Bermakna tolak dengan 9. Dapat 0. Letak 0 di bawah. Naik 1 di sebelah kiri. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. 10 tak ada dalam asas 9. Tolak dengan 9. Dapat 1. Letak 1 di bawah. Naik 1 di sebelah kiri. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tak ada dalam asas 9. Tolakkan dengan 9. 13 tolak 9, dapat 4. Letak 4 di bawah, naik 1 di sebelah kanan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. 12 tak ada dalam asas 9. Bermakna tolak dengan 9. 12 tolak 9, dapat 3. Letak 3 di bawah, naik 1 di sebelah kanan. Dan 1 tu tak ada apa-apa, turun ke bawah. Itulah jawapan. So, jawapan dia D. Jawapan dia D. Yang ini saya ajar sambil bercakap ni. Kalau awak tulis tak bercakap, lagi laju daripada cikgu. Ini sebab cikgu bagi jawapan sambil bercakap. Jadi kalau awak bagi jawapan tanpa bercakap, lebih cepat daripada jawapan cikgu. Senang je ni. Tapi kaedah ni anak-anak kena tahu. Manalah tahu, kita tak minta. Manalah tahu masa peksa tu kalkulator tak ada bateri. Tekan-tekan hitam. Tekan-tekan gelap, gelita. Satu nombor tak keluar. Jadi kita bawa alternatif. Ni alternatif dia. Jadi elok juga tahu kaedah ni. Kurang-kurangnya boleh bantu kalau kalkulator dia tak ada bateri. Jadi cikgu nasihatkan di sini, awak tolong bawa 2 kalkulator masa peksa nanti. Kalau satu tak ada bateri, kita guna yang kedua. Tolong bawa kalkulator jenama yang sama. Supaya tak ada kesangsian masa nak guna. Okey ya? Sebab kita tak tahu expired date kalkulator, bateri kalkulator. Siapa tahu? Bila expired date untuk bateri kalkulator? Tak tahu. Mana tahu takdir ilahi, masa peksa tu dia mati. Bateri dia tak ada. Habis. Itu keadaan lah. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, soalan yang ini ini soalan yang agak mudah lah. Dia ada kuasa dekat situ, kuasa negatif 2. Kalau awak jumpa soalan seperti ini, tolong tukar tanda sajalah. Nampak tak negatif?
Negatif nampak? Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat. Maknanya 5 turun ke bawah, 6 naik ke atas. Macam cikgu buat ni. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat. 5 turun ke bawah, 6 naik ke atas. Kemudian kuasa 2 bermakna kita kuasa 2 atas dan bawah. Jadi 6 kuasa 2, 36. 5 kuasa 2, 25. Itulah jawapan. So jawapan dia C. Tak payahlah 6 kuasa 2 pun nak tekan kalkulator. Tekan 5. Awak nampak spontan lah. 5 kuasa 2 pun nampaklah spontan 25. Tak payah tekan kalkulator. Kena yakin. Macam soalan ni keluar. Ni soalan peksa sebenarnya. Ni soalan ni keluar. Negatif, tukar positif. 2, kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat. 3M turun ke bawah. N naik ke atas. Itu dia. Kuasa 2 bermakna darab 2 kali. Jadi N kali N, N kuasa 2. 3 kali 3, 9. M kali M, M kuasa 2. Itulah jawapan. Dan jawapan dia A. Cuba bayangkan soalan begini keluar peksa, kita pilih jawapan B, C, D. Jawapan yang salah. Mak dengan ayah menangis. Sebab jawapan dia yang betul A. Pilih A. Bagi mak, tangisan kegembiraan. Macam itulah jadi anak yang baik. Kita bagi jawapan yang betul. Boleh Boleh tak ni anak-anak? Boleh. Boleh. Okey. Boleh follow rasa cikgu okey lah. Ini satu lagi contoh soalan kita nak nama garis lurus dan kebetulan garis lurus tu dia lalu paksi Y dan dia lalu paksi X. Paksi Y dia lalu nombor 3, paksi X dia lalu nombor 2. Dan soalan tu minta tolong nyatakan persamaan garis lurus berkenaan. So soalan begini kalau keluar peksa nanti awak hanya guna kaedah darab sajalah. Awak ambil 3 ni dekat paksi Y ni 3, nampak tak dekat paksi Y nampak nombor 3 kan? Awak ambil 3 ni, awak darabkan dengan X, dapat 3X. Kemudian tambah. Lepas tu ambil 2 dekat paksi X ni, darabkan dengan Y, dapat 2Y. Lepas tu letak sama dengan, lepas tu 3 dan 2 ni awak darab. 3 dengan 2 ni cikgu darab, dapat 6. Letak 6 dekat kanan. Di mana jawapan dia? Jawapan dia A. Itulah jawapan. Habis. Tak payah nak guna Y sama dengan MX tambah C. Nak cari M, nak cari C. C senanglah. Awak nampak dengan mata 3. Nak cari M tu nak kena pakai formula pula. Jadi yang ini pakai darab dia. Pakai darab, insyaAllah jawapan dia keluar. Kalau dia bagi jawapan dalam bentuk kecurunan, awak ubah suailah jawapan ni. Ubah suai ni kepada bentuk kecurunan. Yang penting, inilah asas yang ini dia punya tapak asal dia. Lepas tu awak tukar kepada bentuk kecurunan. Dia sebenarnya cikgu selalu juga bagi seminar-seminar untuk matematik tambahan. Kalau matematik tambahan, banyak dia punya kaedah mudah. Kaedah-kaedah mudah untuk tackle soalan tu. Soalan fungsi songsang dan sebagainya, cukup mudah untuk cari jawapan. Okey. Boleh. Boleh. Kena yakin boleh. Okey, yang ini, median dia 2/5. Median ni bermakna duduk kat tengah-tengah. Median tu duduk dekat tengah-tengah. Median dia 2/5. Jadi waktu cuba tengok jadual yang diberi. Ada skor, frekuensi ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu dipanggil kekerapan. Jadi dia beritahu median dia 2/5. Jadi kita tentukan di mana duduknya 2/5. Oleh kerana median dia 2/5, 2/5 ni dia akan berada di antara 2 dan 3. 2 dan 3 di tengah-tengah duduknya 2/5 sebagai median. Kemudian awak pandang ke bawah, awak ambil di sebelah kiri, lepas tu awak ambil sebelah kanan. Ambil sebelah kiri, ambil sebelah kanan, ambil sebelah kiri, 8 dan 7, ambil sebelah kanan, K dan 11. Dan 8 dan 7 tu keluar dalam operasi tambah. Lepas tu letak sama dengan K tambah 11 tu keluar, letak di sebelah kanan dalam operasi tambah. 8 tambah 7, 15. K tambah 11, bawa 11 ke kanan, K adalah 15 tolak 11. K melahirkan 4. C lah jawapan. Silap. Dia bulat 4, patutnya bulat C. Tak apa. Boleh Jadi median ni duduk tengah-tengah. Lepas tu ambil baris kekerapan. Lepas tu ambil sebutan kiri, letak tanda tambah,
Ambil sebutan kanan, letak tertambah, letak di tengah-tengah, tanda sama dengan. Sebab median tu middle. Dia duduk di tengah-tengah di antara kiri dan kanan. Lahirkan persamaan linear, benda awak selesai, menggelupur K keluar sebagai jawapan. Okey anak-anak, kalau cikgu tak tunjuk, boleh nampak tak kaedah ini? Ataupun awak guna kaedah lain? Macam mana anak-anak? Tak nampak. Sekarang nampak tak? Nampak. Mudah ke susah? Mudah. 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 Jadi matematik ni kalau kita tahu kaedah mudah, memang dapat A lah. Kaedah tu kita kena cari. Di mana nak cari kaedah-kaedah mudah? Bila nampak simple. Simple sahaja. Boleh macam ini. Ni awak jangan kira ni. Lepas tu awak bahagi dengan 6 untuk dapatkan jawapan. Kacau ni. Jadi awak guna kaedah mudah. Awak nampak 6 di belakang. Awak nampak 6 di belakang. Dia minta dalam asas 6. Jadi awak tukar 12 ni kepada 6. Supaya lahir semua nombor 6. Macam itu. Jadi 12 tambah 604. 604 tu cikgu letak di hadapan. 12 tu cikgu letak dekat belakang. Tukar tempat lah. 604 letak di depan. 12 letak di belakang. Kemudian oleh kerana dia minta asas 6. 12 ni cikgu lahirkan nombor 6. Sebab dia minta nombor 6. Asas 6. Cikgu tukar 12 kepada nombor 6. Jadi 12 adalah 2 darab 6. 12 ni cikgu tukar kepada 2 kali 6. Kemudian 6 tu tak ada kuasa, letak 1. Kemudian awak nampak 6 ada di kiri, 6 pun dah ada di kanan. 6 dah lahir depan dan belakang. So nak tukar kepada asas 6, tolong buat jadual. Itu sahaja. Yang penting 600 mesti duduk kat kanan. Padahal awak bergerak ke arah kiri. 6 paling besar ni 604. Jadi awak buat dekat jadual sampai 604. Lepas tu awak tengoklah dekat soalan 604, cari dekat jadual. Oh, jumpa. Di bawah ada 1. Lepas tu awak nampak 601, depan dia 2. Cari 601, letak 2 di bawah dia. Yang lain-lain ni tak ada dalam soalan. Tukar dengan kosong. Itulah jawapan. 100, 20. Jawapan dia C. Kalau awak guna kaedah bahagi, pergilah berapa tak tahu berapa minit pergi pula. Tak betul gaya C tak keluar sebagai jawapan. Pakai jadual. Lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat. Boleh tak ni anak-anak? Okey tak ni? Okey. Okey, cikgu boleh. Okey, bagus. Okey. Ini tajuk tingkatan 4 tajuk pengurusan keuangan. Financial management. Jadi pendapatan aktif ni ada 3. Pendapatan pasif pun ada 3. Pendapatan aktif contoh dia gaji, allowance, commission. Pendapatan pasif contoh dia dividen, sewa diterima, faedah simpanan bank. Tengok elok-elok anak-anak ni. Hafal. Pendapatan aktif gaji, allowance, commission. Pendapatan pasif dividen, sewa diterima, faedah simpanan bank. Kemudian tiba-tiba takdir ilahi, keluar soalan macam ini. Boleh jawab lah. Manalah tahu sekarang dia soalan dia terbuka, dia boleh keluar soalan macam ini. Antara yang berikut, yang manakah sumber pendapatan aktif? Kalau tak ingat nota tadi, tak boleh jawab lah. Okey, apa jawapan dia? Yang mana satu pendapatan aktif? Respon? Senyap ni. Apa yang mana satu pendapatan aktif? Commission. Jawapan dia C ya. Jawapan C. Mana cikgu tahu? Tengok nota tadi. Jadi nota ni kena tahulah. Nota ni kena tahu. Jadi commission dipanggil pendapatan aktif. Jangan awak pilih sewa rumah. Sewa dividen faedah tu bukan. Itu adalah pendapatan pasif. Jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Okey, cikgu nak pergi ke test 2 lah. Sudah pukul 9.40. Kita nak tamat pada pukul 10 subuh. Okey, satu lagi lah. Cikgu nak bagi contoh yang ini. Soalan begini ya, kalau kita nak cari jawapan pada premis 2 tu, awak hanya guna kaedah padam sajalah. Mula-mula padamkan if, padam if, padam then, kemudian padam benda yang berulang. Itu sahaja. Jadi awak nampak punca kuasa X ada di atas, ada di bawah. Punca kuasa X berulang, padam di atas,
padam di bawah. Cikgu, nombor 7 pun berulang. Nampak di atas, nampak di bawah. 7 berulang. Padam di atas, padam di bawah. Cikgu, sama dengan ada di kiri, ada di kanan, ada di kanan, ada di kiri. Sama dengan berulang. Padam di kiri, padam di kanan. So yang tak padam tu jawapannya. Jadi ambil yang tak padam. X 49 ni awak ambil. Dan tanda ni tak padam, letak tanda tu dekat tengah. Itulah jawapan. So jawapan dia B. Ini besok dalam peksa kan, awak jangan guna pensel warna pula. Tengok cikgu cantik guna yang ni PowerPoint. Cikgu nak tunjuk cantik dalam seminar cikgu. Tapi dalam peksa nanti, awak tolong guna pensel lah. Awak gariskan benda yang awak padam tu secukup rasa. Tuk, 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 secukup rasa lah. Jangan awak sental sampai bocor soalan pula, berlubang koyak pula. Buat secukup rasa. Guna pensel lah. Kalau berlaku kesalahan, kita padam, nombor tu timbul balik. Jangan padam guna bolpen. Kalau awak liquid, nombor tu tak timbul. Kalau berlaku kesalahan, kita liquid, tak timbul dah nombor tu. Jadi pakai pensel. Jadi kalau ada berlaku kesalahan, kita padam, soalan tu timbul balik untuk kita jawab balik semula. Okey, ini contoh yang kedua pula. Sama kan? Premis 1, jika P tambah 2 adalah lebih besar daripada 5, maka P besar daripada 3. Premis 2 ni kita nak jawapan. Kesimpulannya, P tambah 2 adalah lebih kecil daripada 5. So langkah pertama, nampak jika cikgu padam, nampak maka cikgu padam, nampak jika cikgu padam, nampak maka cikgu padam. P tambah 2 adalah berulang. P tambah 2 adalah berulang. Padam di atas, padam di bawah. 5 berulang. 5 berulang. Padam di atas, padam di bawah. Nampak tak? Dah habis dah. Tak ada dah benda yang berulang. Lepas tu bila awak tengok, nampak P besar daripada 3. Nampak tak? P lebih besar daripada 3 tu dalam bentuk simbol. Awak nampak P lebih besar daripada 3 ni dalam bentuk simbol. Awak tukar dalam bentuk perkataan. Jadi lepas awak tukar, saya tak guna dah. Saya padam. Lepas tu awak nampak tak? Apa awak nampak? Cikgu nampak lebih besar daripada berulang. Lebih besar daripada berulang. Padam di atas, padam di bawah. Okey anak-anak, apa jawapan? Baca. Baca P jawapan. lebih kecil daripada 3. Jawapan dia awak baca P lebih kecil daripada 3. Itu jawapannya. Lepas tu tengok dekat jawapan ABCD, cikgu, tak ada jawapan. Air mata dah berlinang. Tak ada jawapan cikgu. Saya dapat jawapan P lebih kecil daripada 3. Jawapan ni tak ada. Kalau jawapan ni tak ada, awak sebagai pelajar jempol yang bijak, awak tukarkan lebih kecil daripada ni, daripada perkataan kepada simbol. Jadi bila awak tukar kepada simbol, dapat yang ini. Dan jawapan ni ada dekat jawapan C. Maknanya kena kreatif lah. Jangan besok dapat jawapan begitu, awak angkat tangan, begitu ketuk kemas. Cikgu, jawapan ni salah. Kenapa tak ada jawapan? Jangan. Tengok dulu. Kadang-kadang dia simbolik je. Jawapan tu dia tukar kepada, dia tak ada lah. Dia memang simbolik lah. Dia nak tengok di mana kebijaksanaan pelajar memilih jawapan. Dia kena pandai ubah suai. Okay. Jadi, banyak ni awak tengok kertas 1. Beribu slide cikgu ni. Okey, tak apalah, kita pergi kepada kertas 2. Nampak? Banyak tengok. Okey, kita pergi kertas 2. Di bawah ni kertas 2. Okey, sebelah kiri tu cikgu tutup dah berlalu pada tahun lepas. Tengok sebelah kanan. Kertas 2 ni dia ada 3 bahagian. Kalau tengok masa KBSM, kertas 2 ada 2 sahaja bahagian, A dengan B. A dengan B. Bahagian A 52 markah, bahagian B 48 markah. Ni tahun lepas dah berlalu. Jadi cikgu tutup. Jadi untuk KSSM mulai tahun 2021, dia bahagikan kertas 2 ni kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan, jawab semua. Markah dia 40. Bahagian B ada 5 soalan, jawab semua. Markah dia 45. 40 tambah 45, 85. Bahagian C ada 2 soalan, jawab 1 soalan. Markah dia 15. Jadi markah penuh 100 lah. Jadi soalan yang perlu dijawab, 10 di bahagian A, 5 di bahagian B, 1 di bahagian C.
10 tambah 5 tambah 1, 16 soalan. Yang perlu dijawab oleh anak-anak jempol yang dikasihi dalam tempoh 2 jam 30 minit. Ini cikgu letak agihan masa lah. Oleh kerana untuk pengetahuan anak-anak, bahagian A ni taburan markah dia tak sama. Soalan 1 sampai soalan 10, taburan markah tak sama. Jadi oleh kerana itu, masa untuk satu soalan cikgu tak letak lah. Cuma cikgu letak handle, cuma cikgu letak selesaikan 10 soalan tu dalam tempoh 80 minit. Bahagian C pun sama, taburan markah dia tak sama. Jadi awak kena jawab 5 soalan, cikgu letak di situ 50 minit. Maknanya selesaikan bahagian B tu 50 minit. Bahagian C okey. Masa dia cikgu letak 15 minit. 15 minit untuk jawab satu daripada 2 soalan. Jadi jumlah masa yang cikgu guna 80 tambah 50 tambah 15. 145 minit. Jadi bila cikgu tolak, ada baki 5 minit untuk semak soalan-soalan yang dah dibuat ataupun guna untuk jawab soalan-soalan kebat yang tak siap. Okey. Ni. Bahagian A dan bahagian B, jika agihan markah memang betul lah ni. Jika agihan markah tak sama untuk setiap soalan, maka kena rancang masa sebaik mungkin semasa peperiksaan. Yang penting bahagian A ni cikgu letak di sini 80 minit, bahagian B tu 50 minit. Tapi yang ini boleh fleksibel lah. Ini boleh fleksibel lah. Boleh diubah lah. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh soalan kertas 2. Okey. Yang ini bagaimana? Ini contoh soalan rangkaian. Lukis rangkaian yang mewakili carta salah silah keluarga yang berikut. Borhan dan Faridah, ayah dan ibu kepada Hashim. Datuk dan nenek sebelah ayah Hashim adalah Hamdi dan Siti Ayu. Datuk dan nenek sebelah ibu Hashim adalah Ramlan dan Murni. Jadi kita nak lukis rangkaian salah silah keluarga. Jadi kita mula dengan Hashim sebagai anak. Hashim ni sebagai anak. Ayah dia Borhan, mak dia Faridah. Jadi kita buatlah garisan. Ayah dia Borhan, mak dia Faridah. Borhan dan Faridah ni suami isteri. Jadi kita sambung garisan Borhan dan Faridah. Kemudian awak baca soalan, datuk dan nenek sebelah ayah Hashim. Jadi Hashim ni ayah dia Borhan. Hashim ni ayah dia Borhan. Datuk dia Hamdi dan nenek dia Siti Ayu. Jadi Hamdi ni sebagai datuk, Siti Ayu sebagai nenek. Untuk Hashim di sebelah ayah dia, iaitu Borhan. Jadi Hamdi dan Siti Ayu ni suami isteri, kita buat garisan. Kemudian datuk dan nenek sebelah ibu Hashim. Ibu Hashim adalah Faridah. Datuk dia Ramlan, nenek dia Murni. Inilah gambar untuk salah silah keluarga. Macam mana anak-anak? Okey tak ni? Kalau keluar boleh buat lah. Boleh. Dulu soalan-soalan matematik tak ada macam ni. Tolong standby lah. Ayat ini bagaimana ni? Kita nak lukis rangkaian. Rangkaian. Sayur dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Belalang dimakan oleh katak dan burung merpati. Ulat dimakan oleh burung merpati. Tikus, katak dan burung merpati dimakan oleh elang. Biasanya soalan begini anak-anak yang dikasihi, awak guna simbol lah. Kalau sayur ni cikgu wakilkan dengan simbol S. Ulat, simbol dia U. Tikus, simbol dia T. Belalang, simbol dia B. Katak, simbol dia K. Burung merpati, cikgu ambil simbol M. Kalau ambil simbol B, dia sama dengan belalang lah. Ambil simbol M, merpati. Elang, cikgu ambil simbol H. Jadi yang ini siapa makan siapa. Siapa makan siapa bermakna hujung garisan kena letak anak panah. Di hujung garisan tu letak anak panah. Jadi sayur dimakan oleh ulat. Dekat hujung garisan tu letak anak panah. Siapa makan siapa. Jadi sayur ni simbol dia S. Kemudian dia dimakan oleh ulat. Pergi ke arah U lah sebab U ni ulat. Letak U tu ulat. Sayur juga dimakan oleh tikus. Buat garisan anak panah pergi ke T. Sebab tikus simbol dia T. Sayur juga dimakan oleh belalang. Buat garisan pergi ke B. B adalah belalang. Letak anak panah. Kemudian belalang ni B. Dimakan oleh katak. Jadi B ni pergi ke K. K katak. Belalang juga. Belalang ni B ya. B ni belalang. Dimakan oleh burung merpati. Buat garisan daripada B ni pergi ke M.
M adalah burung merpati. Ulat dimakan oleh burung merpati. Ulat U dah ada, burung merpati M pun dah ada, hanya buat garisan U pergi ke M. Letak anak panah arah ke M dah. Sebab ulat dimakan oleh burung merpati. Siapa makan siapa. Kemudian tikus, katak dan burung merpati dimakan oleh elang. Jadi katak ni dimakan oleh burung elang, tikus dimakan oleh burung elang. Burung elang ni simbol dia H. Kemudian burung merpati juga dimakan oleh elang. Jadi M ni burung merpati, buat garisan dia dimakan oleh elang. Inilah gambar rajah rangkaian. Anak-anak yang dikasihi semua, boleh tak? Kalau soalan ni keluar awak lukis macam cikgu buat ni. Boleh. Boleh tu boleh, jangan salah. Jangan lukis boleh, salah. Tak mau macam tu. Buat macam cikgu buat. Okey, yang ini macam mana? Yang ini kita nak tentukan hujah induktif. Dalam kategori lemah ataupun kuat. Jadi hujah induktif ni, kalau nak tentu lemah ke kuat, tolong tengok kesimpulan. Hujah induktif ni nak tentu lemah ataupun kuat, tengok kesimpulan. Itu step pertama. Kalau kesimpulan dia benar, jawapan dia kuat. Kalau kesimpulan dia palsu, jawapan dia lemah. Okey? Tengok pada kesimpulan. Okey, kita baca kesimpulan. Semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri dan satu. Oh cikgu, betul lah cikgu. Oh, apa yang disebut dekat kesimpulan ni benar. Bila benar, jawapan dia kuat. Potong lemah. Kalau kesimpulan tu palsu, pilih lemah. Jadi anak-anak kena baca dan kena faham. Kena tentukan kesimpulan tu kena declare sama ada true ataupun false. Sama ada benar ataupun palsu. Bila benar, kuat. Kalau kesimpulan dia palsu, lemah. Kemudian, kena susul pula dengan meyakin ataupun tidak meyakinkan. Jadi untuk tentu meyakin ataupun tidak meyakinkan, tengok premis. Tengok premis satu persatu. Okay, tengok premis satu. Satu ialah nombor perdana. Oh, palsu. Sebab nombor perdana bermula dengan 2. Satu bukan nombor perdana. Palsu. Premis yang kedua, 5 ialah nombor perdana. Oh, benar. Premis yang ketiga, 13 ialah nombor perdana pun benar. Nampak tak? Salah satu premis dia palsu. Bila salah satu premis dia palsu, dia masuk kategori tidak meyakinkan. So, meyakini pada masa bila meyakin ni diterima sebagai jawapan apabila semua premis dan kesimpulan benar. Bila semua premis benar, termasuk kesimpulan pun benar, dia masuk jawapan meyakinkan. Kalau salah satu dia, jawapan dia palsu, kita terima tidak meyakinkan. Okey? Jadi kalau dia minta justifikasi, awak tulis premis satu adalah palsu. Cukup, itu sajalah. Tulis. Premis satu adalah palsu. Kalau dia minta justifikasi. Kesimpulan benar ni tak tulis pun tak apa. Kalau nak tulis pun boleh jugalah. Jadi premis justifikasi tu awak tulis premis satu palsu. Walaupun kesimpulan benar. Itu untuk jawapan kepada justifikasi. Kalau dia minta. Okey, yang ini hujah didaktif. Hujah didaktif ni pula anak-anak yang dikasihi, jangan tengok pada kesimpulan. Tengok kepada bentuk yang dia bagi. Dia bukan tengok pada kesimpulan. Kesimpulan ni kita tengok untuk hujah induktif. Kalau didaktif, tengok kepada bentuk. Oleh kerana dia guna perkataan semua, bila dia guna perkataan semua, kena guna bentuk satu. Ini bentuk satu ni. Bentuk satu. Jadi kita nak tengok adakah dia sah ataupun tidak sah. Nak tentukan sah ataupun tidak sah, tengok bentuk satu. Nampak tak bentuk satu ni? Kesimpulan dekat belakang dia B. Premis satu dekat belakang pun B. Nampak tak? B, 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 B. Premis satu dekat belakang dia B. Kesimpulan dekat belakang pun B. Nampak tak? Huruf yang sama. Jadi bila tengok pada soalan, kesimpulan dekat belakang dia faktor 21. Premis satu dekat belakang dia nombor ganjil. Nampak tak? Dia tak sama. Dia tak sama. Bila dia tak sama, bermakna dia tidak mematuhi bentuk satu. Bila dia tak sama, dia tak mematuhi bentuk satu, bermakna hujah didaktif itu dalam keadaan tidak sah. Potong sah.
Jadi cikgu nak pesan di sini anak-anak yang dikasih ya, hujah direktif tu ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Kena hafal bentuk tu. Kalau soalan keluar, awak kena tengok apa yang dibagi tu sama tak dengan bentuk tu. Kalau sama, sah. Kalau tak sama, tak sah. Yang ni tak sama. Yang belakang tak sama. Mengikut bentuk 1. Jadi dia masuk tak sah. Bila tak sah, automatik tidak munasabah. Tidak munasabah. Tak payah semak dah. Bila tak sah, automatik tidak munasabah. Tak payah semak dah apa yang dibagi lah. Boleh kan? Okeylah. Okey, yang ini kita nak anti jadian dan akibat. Ini soalan makanan kita ni. Kita nak cari anti jadian dan akibat. Okey, siapa nak respon? Apa jawapan anti jadian? Apa jawapan akibat? Nang je kan? Nampak jika padam, nampak maka padam, nampak jika padam, nampak maka padam. Yang hadapan anti jadian, yang belakang akibat. Yang hadapan anti jadian, ambil yang depan tu letak pada anti jadian. Yang belakang akibat, ambil yang belakang ni salin, letak pada akibat. Itulah jawapan. Kalau salah jawab ni saya pun tak tahulah, senang sangat. Nah, okey. Yang ini kita nak cari jawapan contoh penyangkal. Contoh penyangkal ni, ayat pertama kekal, ayat yang kedua tu kita terbalikkan. Macam ni. Jadi semua poligon mempunyai perpenjuru. Jadi contoh dia pentagon. Jadi garisan dalam ni dipanggil perpenjuru. Okey. Okey. Kalau contoh penyangkal, ayat yang depan ni awak copy ya, bermakna poligon tidak mempunyai perpenjuru. Apa contoh dia? Jadi maknanya kita ambil ayat yang depan ni kita kekal. Kita kekalkan ayat depan ni, maknanya poligon tidak mempunyai perpenjuru. Awak jangan bagi bulatan. Bulatan dia bukan poligon. Sebab dia bukan garisan, dia bulat. Lepas tu jangan bagi spera pula. Spera bukan poligon. Spera dalam bentuk 3 dimensi. Okey? Jadi awak kena bagi contoh poligon yang tidak ada perpenjuru. Itu makna contoh penyangkal. Okey, siapa tahu apa contoh jawapan? Awak pilih poligon, kemudian yang tak ada perpenjuru. Bertentang daripada cerita dalam soalan. Itu yang dipanggil contoh penyangkal. Jadi apa jawapan anak-anak? Jawapan dia segitiga. Segitiga ni poligon, tetapi tak ada perpenjuru. Macam mana awak nak sambung bucu dengan bucu? Tak boleh sambung. Jadi segitiga ni adalah contoh penyangkal. Di mana segitiga ni poligon dan dia dalam keadaan tak ada perpenjuru. Okey, yang kedua pula. Semua sisi 4 mempunyai sudut 90 darjah pada setiap bucu. Nampak tak cerita dia sisi 4? Jadi bila awak bagi contoh penyangkal, kena bagi contoh sisi 4. Jangan bagi contoh pentagon, heksagon, dekagon, tak boleh. Sebab contoh yang cikgu sebut tu, sisi dia bukan 4. Jadi bila cerita dia sisi 4, kena ambil contoh sisi 4. Tetapi kena pastikan bucu dia bukan 90 darjah. Itu kaedah menyangkal. Pilih contoh sisi 4 di mana bucu dia bukan sudut 90 darjah. Jadi kalau cikgu bagi gambar, ni lah gambar. Ni contoh sisi 4 di mana bucu dekat tepi ni 90. Sekarang kita nak bagi contoh sisi 4 yang bucu dia bukan 90. Apa nak contoh? Contoh dia? Come on. Contoh dia rhombus. Ataupun contoh dia segi 4 selari. Dia rhombus ni, gambar dia begini dan dekat bucu ni bukan 90. Bucu dia dekat 90 dekat dalam. Jadi inilah contoh penyangkal dia. Dia masih sisi 4, ada 4 garisan, dia dalam keadaan bucu dia bukan 90. Itulah contoh penyangkal dia. Bolehlah. Steady. Steady ya. Jangan tak steady.
Apa makna deductible? Deductible ni maksudnya bayaran ditanggung sebahagian kecil oleh pemegang polisi. Apa makna co-insurance? Bayaran dikongsi antara pemegang polisi dengan syarikat insurans mengikut peraturan tertentu. Co-insurance 90%, 10%. 90 yang depan ni untuk syarikat insurans, yang di belakang ni untuk pemegang polisi, dan pastikan jumlah dia 100. 90 tambah 10, 100. Jadi kalau co-insurance 70, yang belakang 30. 70 tambah 30, 100. Kalau co-insurance 80, yang belakang 20. 80 tambah 20, 100. Jadi total dia mesti 100%. Jadi contoh sini kalau 90% kerugian ditanggung oleh syarikat insurans, 10% pula kerugian ditanggung oleh pemegang polisi. Boleh ya? Okey, cuba tengok soalan yang ini. Encik Man membeli kad perubatan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Deductible RM500, co-insurance 10%. Berapakah wang yang harus dibayar oleh Encik Man kepada pihak hospital jika jumlah bil perubatan adalah RM5,000? Senanglah kan? Deductible dia 500. Deductible 500. Kemudian awak kira baki bil perubatan. Baki bil perubatan 5,000 tolak dengan deductible 500. Itu baki bil perubatan. Kemudian untuk dapatkan co-insurance 10% darabkan dengan baki bil perubatan. 5,000 tolak 500. Dapat jawapan dia 450. Jadi kos yang ditanggung oleh Encik Man, ambil bayaran deductible tambah dengan bayaran co-insurance. Jadi 500 tambah dengan 450. Jadi jawapannya 950. Cikgu rasa soalan ni nampak longgar. Longgar lah. Bukan satu soalan yang tak mampu jawab lah. Dia agak mudah ni soalan ni. Ni tajuk yang pertama kali dia perkenalkan tahun 2021. Okay, nampak simple lah. Simple dan mudah. Okay, yang ini contoh yang kedua. Emma membeli polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan peratusan co-insurans 80-20. Hitung kos yang ditanggung oleh Emma bagi kos perubatan 17,500. So deductible dia 500. Baki bil perubatan, awak ambil kos perubatan 17,500, tolakkan dengan 500. Dapatlah baki kos perubatan. Ataupun nak cari co-insurance, co-insurance untuk Emma, pemegang polisi 20 di belakang ni, 20%, darabkan dengan baki bil perubatan. Baki bil perubatan 17,500 tolakkan dengan 500. Darabkan dengan 20%. Ini kaedah mencari co-insurance. So dapatlah jawapan dia 3,400. Jadi kos perubatan, kos yang ditanggung oleh Emma, ambil bayaran deductible tambah dengan bayaran co-insurance. Itulah jawapan dia. 3,900. Ada apa-apa nak tanya anak-anak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey, yang ni apa jawapan? Kesimpulan secara induktif. Apa jawapan? Boleh? Cuba. Apa jawapan kesimpulan secara induktif? Kena ingat kalau kita nak menulis kesimpulan secara induktif, pastikan dalam jawapan kita ada nombor, ada operasi lah, tambah ke, tolak ke, darab ke, kuasa ke, kena ada. Kemudian dalam waktu yang sama dalam jawapan kita mesti ada N. Dan N tu dalam keadaan nombor tertib menaik. Lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4. Itu kaedah dia. Ataupun dalam jawapan tu ada N sahaja. N sahaja, kemudian nombor tak ada. Yang penting dalam jawapan tu ada N lah. Dan N tu dalam keadaan tertib menaik. Jadi kalau awak tengok contoh yang cikgu bagi ni, baris 1 ada 4 kerusi. Baris 2 ada 5 kerusi. Baris 3 ada 6 kerusi. Baris 4 ada 7 kerusi. Jadi awak lahirkan nombor yang sama dan lahirkan nombor yang tak sama untuk mewakili N. Boleh Jadi kalau kita tengok baris 1, 2, 3, 4 ni, kita lahirkan nombor yang sama.
Baris 1 tu 4 kerusi. 4 kerusi ni boleh tukar 3 tambah 1. Baris yang kedua ni ada 5 kerusi. Cikgu tukar 3 tambah 2. Cikgu kekalkan nombor 3 ni. Nampak? Nombor 3 dikekalkan. Baris ketiga ada 6 kerusi. Cikgu tukar 6 kerusi kepada 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6 lah. Baris keempat ni ada 7 kerusi. Cikgu tukar kepada 3 tambah 4. Cuba anak-anak perhatikan nombor yang duduk di hadapan. Semua nombor dia 3. Jadi 3 dipilih sebagai jawapan. Tanda tambah diulang. Semua tanda tambah. Tanda tambah pun cikgu salin. Dan nombor di belakang, nampak tak? Nombor belakang ni 1, 2, 3, 4. Nombor yang ascending order. Nombor tu dalam keadaan tertib menaik. Jadi 1, 2, 3, 4 tu cikgu tukar dengan N. Dan N adalah ganti kepada 1, 2, 3, 4, ... Itulah jawapan. Boleh ya? Yang penting kita nak nampak tu. Yang biasanya pelajar tak dapat jawab, dia tak nampak. Dia tak nampak pertalian tu. Tak nampak nak timbulkan nombor yang sama dan nak timbulkan N untuk 1, 2, 3, 4. Habislah. Ni soalan macam ni kena banyak buat latihan. Baru kita nampak. Kalau tidak, tak nampak. Kita buat latihan banyak, kita nampak. Okey, cikgu pergi pada insurans lagi sekali. Okey, ini cerita agak panjang sikit. Mungkin duduk di kertas 2 bahagian B lah. Ataupun mungkin di bahagian C. Ramzan mengambil polisi insurans perubatan dan kesihatan dengan deductible RM1,500 setahun dan co-insurans sebanyak 20% daripada perbelanjaan perubatan yang dilindungi. Ramzan pergi ke hospital pertama kali untuk mendapat rawatan lutut. Dia ni sakit lutut ni. Dia pergi ke hospital, rawatan pertama adalah RM700. Rawatan yang kedua RM2,000. Rawatan yang ketiga RM1,700. Ketiga-tiga rawatan berlaku pada tahun yang sama. Berapakah jumlah kos perubatan yang ditanggung oleh Ramzan dan syarikat insurans? Ramzan ni dia sakit lutut. Dia pergi ke hospital, dia buat rawatan sebanyak 3 kali. Jadi awak kena tunjuklah. Tunjuk jawapan dia. Jadi deductible dia RM1,500. Tahun yang sama, deductible dia RM1,500. Dan untuk kali pertama rawatan dia RM700. Nampak tak rawatan dia RM700 kurang daripada bayaran deductible. Bila kos dia kurang daripada bayaran deductible, bermakna RM700 sepenuh tu ditanggung oleh Ramzan. Syarikat insurans tak tanggung. Kerana bayaran rawatan lutut kurang daripada bayaran deductible. Bermakna RM700 ni akan ditanggung oleh Ramzan kesemuanya. Dan syarikat insurans tak tanggung apa-apa. Itu dia. Kos rawatan RM700 dibayar sendiri oleh Ramzan kerana nilainya kurang dari nilai deductible. Syarikat insurans tidak membuat apa-apa bayaran kepada Ramzan. Macam inilah anak-anak bila jawab. Nampak jelas, kemas, padat, padu, sistematik, mudah dipahami oleh pemeriksa. Jadi clear lah. Jawapan dia cukup ringkas, padat dan tepat. Jadi orang baca pun seronok lah. Jadi tulis jawapan macam ni. Jangan tulis jawapan berbelit-belit, orang tak faham. Macam ni. Kemudian kita tengok pula cerita untuk rawatan kali kedua. Dia pergi 3 kali rawatan ni. So deductible dia RM700. Jadi pada tahun yang sama. Jadi rawatan kali kedua ni kos dia RM2,000. Rawatan kali kedua dia kos RM2,000. Jadi baki. Jadi deductible dia RM1,500. RM700 dah diguna dalam rawatan pertama. Jadi untuk deductible rawatan kedua, tinggal baki dia RM1,500 tolak RM700. Jadi baki deductible tinggal RM800. Sebab RM700 dah diguna untuk rawatan yang pertama. Jadi baki untuk deductible RM1,500 tolak RM700 tinggal RM800. Kemudian kita dapatkan bayaran co-insurans. Jadi bayaran co-insurans 20% darabkan dengan baki rawatan kali kedua, iaitu RM2,000 tolak dengan RM800. Jadi co-insurans 20% darab dengan baki rawatan kali kedua RM2,000 tolak dengan RM800. Dapatlah RM240. Jadi kos yang ditanggung oleh Ramzan untuk rawatan yang kedua, ambil bayaran deductible ni RM800, tambahkan dengan bayaran co-insurans RM240. Jadi untuk rawatan kali kedua, Ramzan kena bayar RM1,040.
Berapa pula yang ditanggung oleh syarikat insurans? Oleh kerana rawatan dia RM2,000, jadi syarikat insurans akan tanggung RM2,000 tolakkan dengan bayaran yang dijelaskan oleh Ramzan RM1,040. Jadi syarikat insurans akan bayar RM960. Maknanya Ramzan lebih daripada syarikat insurans. Ini untuk rawatan kali kedua. Okay, kita kira pula rawatan untuk kali ketiga. Ini kaedah lain. Kaedah ni pun bolehlah. Masih dapat jawapan yang sama. Okey, untuk rawatan kali ketiga. So, dia punya kos rawatan dia 1,700. Deductible dia 1,500. Jadi, untuk rawatan kali ketiga, kos dia 1,700. Jadi, baki untuk deductible 1,500. Tolak 700 daripada rawatan pertama, tolak 800 daripada rawatan yang kedua. Jadi baki dia kosong. Dah tak ada baki dah. Kosong. Yang pertama 700, yang kedua 800, bila cikgu tolak kosong. Jadi core insurance 20% darab dengan 1,700. Dah tak ada tolak dengan deductible. Sebab baki dia tebal kosong, tak ada tolak lah. Kalau tolak pun tolak dengan kosong, tak ada makna. Makna core insurance 20% darab dengan 1,700. Dapat 340. Jadi rawatan kali ketiga ni yang ditanggung oleh Ramzan, okey. Deductible dia kosong, tambah dengan core insurance 340. Jadi rawatan kali ketiga Ramzan hanya membayar 340. Deductible dia kosong, tambah dengan core insurance 340. 340 lah. Dan untuk rawatan ketiga, kos dia 1,700. Syarikat insurans akan bayar 1,700, tolakkan dengan bayaran yang dibuat oleh Ramzan 340. So, baki yang tinggal adalah yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Boleh? 1,700 tolak 340. Jadi yang ini, syarikat insurans lebih daripada Ramzan. 1,360. Tu kaedah. Boleh kan? Ni tajuk yang agak simple dan mampu kita jawab lah. Okey, yang ini kita nak lengkapkan jadual di mana kita nak cari jawapan pendapatan aktif, pendapatan pasif, perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Mungkin boleh keluar dalam kelas 2 soalan bentuk begini. Jadi perbelanjaan aktif tadi saya sudah bagi nota kan. Perbelanjaan aktif, pendapatan aktif ni, pendapatan aktif contoh dia gaji, komisen, allowance, kemudian pendapatan kerja sampingan. Itu dipanggil pendapatan aktif. Kemudian pendapatan pasif, tadi dah ada bagi contoh kan. Pendapatan pasif, dividen pelaburan, lagi dividen pelaburan. Lagi apa lagi? Sewa. Dividen pelaburan, faedah bank, pendapatan sewa. Ini contoh pendapatan pasif. Okey, siapa tahu perbelanjaan tetap? Perbelanjaan tetap ni bermakna setiap bulan kita bayar dengan harga yang sama. Setiap bulan awak belanja dengan harga yang sama. Contoh, ansuran kereta. Awak pergi bank, bulan Januari bayar 800, bulan Februari bayar 800, bulan Mac bayar 800. Tak ada orang bayar ansuran kereta tiap-tiap bulan tak sama. Tak ada. Jadi contoh perbelanjaan tetap ni ansuran kereta. Okey, ada tak contoh lain? Contoh lain? Come on. Sambut pertanyaan cikgu ni. Contoh lain? Selain daripada Sewa ansuran rumah. Sewa rumah. Okey, terima. Sebab sewa rumah pun sama, tiap-tiap bulan kita akan bayar 300 di bulan 1, 300 di bulan 2, 300 di bulan 3. Tiap-tiap bulan sewa rumah mestilah bayaran yang sama. Makna tetap lah tu. Jadi terima sewa rumah, kemudian ansuran kereta kita terima. Lagi? Ada lagi 2 ni. Premium insurance. Yang ni pun sama, tiap-tiap bulan kita bayar sama lah nilai dia. Satu lagi. Perbelanjaan tetap ni satu lagi. Bayaran kad kredit. Kalau awak hutang pakai kad kredit, tiap-tiap bulan awak bayar dekat bank, nilai yang sama. Itu contoh perbelanjaan tetap.
premium insurans, sewa rumah, ansuran kereta, bayaran kad kredit. Perbelanjaan tidak tetap ni bermakna setiap bulan kita bayar dengan nilai yang tak sama. Contoh? Bil air dan elektrik. Bagus. Bil air, bil elektrik, setiap bulan kita bayar kadar tak sama. Contoh yang kedua, barang dapur. Awak pergi ke kedai, bulan ini awak belanja barang dapur RM300. Lepas tu habis semua. Jadi bulan hadapan awak belanja RM400. Okay. Bulan satu lagi tu masih banyak lagi barang dapur di rumah. Jadi mungkin bulan satu lagi awak belanja RM150. Maknanya perbelanjaan awak tidak tetap setiap bulan. Itu dipanggil perbelanjaan tidak tetap. Ataupun petrol. Petrol pun samalah. Ini contoh. Tajuk ni lah. Agak mudah sebenarnya. Agak mudah dan agak simple. Mudah dan juga simple. Okay, ini cukai jalan. Ini contoh soalan cukai jalan. Cukai jalan ni dia punya contoh agak berbeza lah. Yang ini yang cikgu bagi jadual ni untuk Semenanjung Malaysia. Jadi kalau Sabah Sarawak cukai jalan dia lain. Kadar dia lain. Okey, ini contoh. Hitung jumlah cukai jalan bagi kenderaan berikut. Model dia cekap 1/5, kategori milik individu, kapasiti enjin 1495cc daripada Negeri Perlis, Semenanjung Malaysia. Jadi awak tengok kapasiti dia 1495cc, tengok pada jadual, 1495cc ni berada di dalam 1401 hingga 1600. Duduk kat sini lah. Jadi maknanya dia ada kadar asas, kadar progresif tak ada. Sebab dash kat sini, dia hanya ada kadar asas sahaja. Jadi jumlah cukai jalan, kadar asas 90, kadar progresif tak ada. Jadi cukai jalan dia RM90 sahaja. Itu sajalah. Senang ni. Ini memang tak patut salah. Contoh yang kedua. Okey, model perkasa 1/8, kategori milik individu, kapasiti enjin 1781cc daripada Nogoi 9. Jadi 1781cc ni duduk di antara 1601 hingga 1800, melibatkan kadar asas dan melibatkan kadar progresif. Kadar progresif ni 1cc bayarannya 40 sen. 1cc bayarannya 40 sen. Jadi jumlah cukai jalan kadar asas RM200. Kadar progresif awak tolaklah 1781. Oleh kerana kita guna jadual dekat sini ya. Jadi 1781 tolak dengan 1601 ni, 1601 ni ataupun 1600 darabkan dengan 40 sen. Bila darab dengan 40 sen sebab 1 sisi 40 sen, dapatlah jawapan. Tambah dengan 200, itulah jawapan jumlah cukai jalan yang harus dibayar. RM272.40. Boleh ya? Banyak lagi tak sempat dah, habis dah masa dah. Tak apalah. Okey, itu sahajalah. Ni tak sempat lah. Ni tak sempat. Tak apa. Lain kali lah. Okey, itu sahaja yang dapat cikgu bantu sebab awak ada kelas lagi kan. Jadi itu sahajalah yang dapat cikgu bantu pada pagi-pagi ni untuk anak-anak YPM Jempol. Okey, anak-anak boleh ikut apa yang cikgu ajar pada hari ni? Boleh. Boleh ya. Okey. Jadi cikgu stop presenting. Jangan live lagi ya. Jangan live lagi ya. Cikgu nak tengok semua gambar, semua muka, cikgu nak ambil gambar sekejap ya. Boleh? Boleh ya? Cikgu nak tanya sikit. Ya, Cikgu Norita. Apa khabar? Tak ada. Nanti nak bahan ni boleh ke nak minta share yang bahan latihan tu ada cikgu. Bahan latihan cikgu ada bagi kan? Cuma yang macam ada jawapan ni boleh ke nak share? Saya share yang saya rekod ni. Saya dah rekod. Okey boleh. Nanti saya bagilah yang rekod ni. Okey boleh. Macam mana anak-anak, apa komen anak-anak tentang apa yang cikgu sampaikan pada hari ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Boleh cikgu. Dapat ya? Dapat. Okey. Boleh buka muka lah. Boleh buka kamera dan cikgu boleh tengok lah. Buka lah kamera. Kita bolehlah apa-apa nak cakap. Ada apa-apa nak komen ya.
Saya pun tak mengenali semua pelajar, mohon maaf. Saya kenal daripada Cikgu Zai, dia MRS Serting yang jemput saya. Jadi cikgu mohon maaf lah sepanjang apa yang cikgu buat pada pagi ni, kalau sebarang berlaku kesilapan, kata cikgu minta maaf banyak. Sekejap, cikgu nak ambil gambar sekejap. Bukalah muka. Buka kamera tu, nampak muka. Apa nak malu? Kalau malu, pakai mask. Nampak mata ke? Okey, Cikgu Nurita ada apa-apa nak cakap? Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu atas ilmu yang dikongsikan. Memang saya yang dah lama tinggalkan memang sangat berbeza lah silibusnya kan dengan yang kita punya. Tapi memang menarik lah. Nanti insyaAllah boleh lagi panggil cikgu. InsyaAllah boleh. Boleh. Dalam talian ada Cikgu Zai lah. Kok Cikgu Zai nak cakap apa-apa? Cikgu saya ada tak dalam? Ni yang dalam, bukan ni TYT. Saya rasa. Ataupun pegawai daripada YPM ke? Nak cakap sepatah dua kata sebelum kita tutup majlis? Pegawai YPM tak ada ni. Tak ada ya? Zai pun dah, Cikgu Zai pun rasa mungkin dah left kot. Okay. Kalau tak ada, itu sahajalah. Cikgu mohon maaf kalau cikgu terkasar bahasa dan sebagainya. Nanti bahan ni saya akan bagi pada Cikgu Nurita ataupun Cikgu Zai lah. Dan Boleh. kita tengok balik semula lah recording yang cikgu buat ya. Ya. Boleh cikgu, boleh. Dengan saya pun tak apa. Boleh je. Boleh.